Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, saya Koyum. Alright, so saya akan mengajar awak untuk first class kita iaitu Matematik tingkatan 1, bab 1 iaitu nombor dan nisbah. Boleh? Alright, untuk 11.1 dan 11.2. Okay, kita akan sentuh bab tu untuk hari ni. Okay, jom kita. Alright, so mari kita mengenal nombor positif, nombor sifar dan nombor negatif. Macam mesti awak nak tahu kan apa beza nombor positif, sifar dan negatif kan? Mesti awak nak tahu kan? Alright, so kalau sifar ni bagi saya awak tak ada masalah lah sebab sifar tu kosong. Alright, okay? Alright, so kita akan sentuh nombor positif dulu. Okay, nombor positif. Apa maksud nombor positif ni? Maksud nombor positif ni ialah nombor bulat yang mempunyai tanda positif atau tanpa tanda. Contoh dia, alright, so sebelum tu saya nak bagi tahu awak, alright. Apa maksud nombor bulat ni? Okey, nombor bulat ni nombor yang tak ada perpuluhan, alright, nombor yang tak ada perpuluhan dan pecahan. Alright, nombor bulat ni dia tak ada perpuluhan dan pecahan. Alright. Perpuluhan yang contohnya macam ni. Contohnya 0.5. Ini kita panggil dia perpuluhan. Pecahan contoh dia macam ni. 1/2. Ni per ni. Per ni kita panggil dia pecahan. Boleh faham apa maksud nombor bulat? Nombor bulat dia biasa dia. Contohnya 10, 103. Nampak? Dia tak ada perpuluhan, dia tak ada pecahan. Harap awak boleh faham lah. Okay, so kita tengok contoh nombor positif. Nombor positif ni, okay, macam mana awak nak tahu dia nombor positif? Dia ada positif, okay, atau nombor positif ni dia tak ada simbol positif pun tak apa. Nampak? Dia tak ada simbol positif kat sini, tapi dia tetap nombor positif. Boleh faham? Okay, boleh. Alright. Okay, boleh. Nombor positif ni dia special. Dia ada simbol tambah ni boleh. Simbol positif ni boleh. Tak ada simbol pun tak apa. Dia tetap dikira positif. Alright. So, positif ni juga kita boleh melihat dia contohnya dalam perubahan nilai melibatkan peningkatan cuaca. Alright. Okay, peningkatan suhu cuaca lah contohnya. Yang pertama ni gambar apa ni? Gambar gurun. Yes, gambar gurun pasir. Alright, contoh. Nampak ni, suhu dia 45 darjah. Suhu dia 45 darjah Celsius. Kalau awak nak tulis dalam tambah 45 darjah Celsius pun boleh. Nak tulis 45 pun boleh. Boleh faham? Alright, contoh yang kedua, nombor positif ni juga dia mewakili pergerakan ke kanan atau ke atas. Contohlah kan, kapal terbang ni dia menaik, nampak? Dia tinggi dia contohlah kan. Tinggi dia koin kira-kira kat sini katalah tinggi dia dalam 1000 macam tu. Alright, 1000 meter macam tu. Katalah kan, alright, contoh 10,000. Katalah tinggi dia dalam 10,000 meter macam tu. Contoh, alright. Nampak? Dia menaik. Alright, positif ni dia benda yang menaik. Okey, itu sahajalah yang koin awak faham lah kat sini. Okey, benda yang menaik, yang ke kanan. Okey, contohnya awak main sepak bola ke kanan. Contohlah kan, koin bagi contoh kat sini. Okey, katalah awak sepak bola. Dia awak sepak bola, dia pergi ke kanan. Dia ke kanan. So, katalah bola awak ni dalam 5 meter macam tu dia pergi. So, bola ni dia bergerak, dia jadi positif 5. Sebab apa? Sebab dia bergerak ke kanan. Alright, boleh faham? Okay, sekarang kita akan tengok nombor negatif. Nombor negatif. So, apa maksud nombor negatif ni? Maksud nombor negatif ni adalah nombor bulat yang mempunyai tanda negatif. Contoh dia apa? Contoh dia kita boleh tengok dekat sini. Alright, contoh dia kita boleh tengok kat sini. Negatif 5. Alright, negatif 6. Negatif 103. Negatif 104. Nampak? Dia semua nombor bulat yang ada negatif. Negatif ni dia wajib ada simbol tolak macam tu. Boleh faham? Alright. Okay, boleh. Alright. Okay. Negatif ni juga dia membawa pengaruh kepada suhu. Contohnya katalah kita kat sini tengah salji kan. Contohnya hujan. Okay, kau bagi contoh hujan kat sini. Hujan. Okay, katalah hujan kan.
Okey, hujan. Alright, so katalah suhu dia akan jadi, okey, katalah suhu dia kalau hujan kan, katalah suhu dia daripada 5 darjah Celsius dia turun jadi -5. Contoh, ini contoh sahaja. Katalah ini contoh contoh. Alright. Nampak ni? Negatif. Nampak? Dia akan ada negatif. So, -5 darjah Celsius. Okey, contoh contoh. Alright, nampak? Contohlah kalau hujan. Oh, tak nak hujan. Okey. Katalah salji. Awak tak nak hujan, kita buat salji. Okey, katalah salji kan. Ni katalah salji katalah salji kan tengah turun. Alright, nampak? Contohlah suhu dia akan jadi, contohlah suhu dia jadi dalam -8 suhu dia, kita bagi contoh suhu dia dalam -8 darjah Celsius. Nampak? Alright, dia juga okey, negatif ni pun sama macam positif tadi. Alright, dia perubahan dia juga melibatkan peningkatan suhu. Alright, boleh? Okey, boleh untuk nombor negatif, boleh faham ya? Alright. Okey, so kalau tadi dia bergerak mewakili pergerakan ke kanan dan ke atas. Kalau nombor negatif dia, yes, pergerakan dia akan jadi pergerakan ke kiri dan ke bawah. Alright. Okay, so katalah dekat sini kan koyum lukis lift. Okay, katalah kat sini ada lift. Okay, lepas tu dia menurun ke bawah. Okay, katalah dia menurun ke bawah sebanyak 2 tingkat. So, dia akan jadi -2. Contoh, katalah ni lift kan. Dia menurun ke bawah sebanyak 2 tingkat. Nampak? Alright. Okay, ini contoh dia. Alright, boleh faham je setakat ni. Ini contoh. Okay, so kita akan tengok contoh soalan. Kenal pasti sama ada yang berikut merupakan nombor positif atau negatif. Alright, so kita tengok dekat sini 53, -7 dan 163. So kita tengok dia ada simbol positif. So membawa maksud dia ialah positif. Yang kedua ni kita tengok dia ada simbol negatif lah. So, dia ialah negatif. Tengok yang ketiga. Dia tak ada simbol. Dia tak ada simbol positif dan negatif. Tetapi kita tahu kalau dia tak ada simbol, dia tetap, yes, dia tetap positif. Pandai. Nampak? Senang kan? Nampak? Senang. Alright, so kita tengok yang kedua. Bagi situasi yang berikut, wakilkan dua perubahan yang bertentangan dengan menggunakan nombor positif dan negatif. Okey, so macam mana kita nak buat soalan macam ni? Macam mana kita nak buat? Okey, so awak boleh pausekan video dan awak cuba try. Okey. Alright, awak cuba pausekan video dan awak cuba try buat. Okey, boleh. Alright, boleh. Okey, so Qayyum akan ajar awak macam mana nak buat. Okay, so kita boleh tulis dekat sini. Okay, kita tengok yang pertama. Dia kata apa? Kenaikan nilai mata wang bagi negara A naik sebanyak RM5. Bila naik, maksudnya apa? Bila dia naik, Qayyum dah pernah ajar tadi. Kalau dia naik, dia tinggi, dia ke atas, dia ke kanan. Bila dia naik, maksudnya dia ialah, yes, maksudnya negara A ni dia ialah positif. Okey, kita tanda dulu dia positif. Yang kedua, manakala penurunan. Dah start ada penurunan kat sini. Naik ni awak dah tahulah dia positif. Okey. Kalau penurunan ni dia negatif. Penurunan nilai mata wang bagi negara B jatuh sebanyak RM2. Nampak? So kita tahulah dia negatif sebab dia turun. Naik positif, turun negatif. Boleh faham? So awak boleh tulis kat sini. Alright. Awak boleh tulis kat sini nilai mata wang. Allahu Akbar. Nilai mata wang bagi negara A diwakili dengan positif ke negatif?
Yes, diwakili dengan positif 5. Okay, so tu untuk yang pertama. Yang kedua, nilai mata wang bagi negara B. Negeri pula, negara. Bagi negara B diwakili dengan, kalau 2, lepas tu kita tahu simbol dia tolak, iaitu negatif 2. Dah siap. Kalau awak tak nak letak simbol positif kat sini pun tak apa. Nak letak pun boleh. Alright, boleh. So, untuk 1.1.1 dah habis. So, kita akan masuk ke 1.1.2. Okay, so kita akan mengenali apa itu integer. Integer tu apa sebenarnya? Nombor integer tu dia adalah nombor bulat negatif, nombor bulat positif dan sifar. Contoh nombor bulat. Contoh nombor bulat positif, contoh dia 103, positif 105. Lagi 6, 7, 8. Kalau sifar tu kosong lah. Okay. Nombor bulat negatif, contohnya negatif 5, negatif 3, negatif 100, negatif 100. Okay, boleh. Alright. So, yang bukan integer ialah perpuluhan dan pecahan. Perpuluhan, contoh dia macam mana? Contohnya macam ni. Katalah kita ambil 1/5. Dia ada perpuluhan. So, dia bukan Yes, dia bukan integer. Pecahan, contoh dia macam mana? Okay, tengok sini. So, katalah kita ada kat sini pecahan 5/2. Ini pecahan. So, ini bukan... Yes, ini bukan integer. Perpuluhan dan pecahan bukanlah suatu integer. Okey, boleh. So, kita akan tengok contoh soalan. Tentukan sama ada yang berikut integer atau bukan. Jika bukan, jelaskan. So, A sama dengan kosong. So, A ni ialah integer. Kita terus je tulis integer. Okey. Yang kedua ni, adakah dia integer atau bukan? Alright. So, kita boleh tulis bukan integer. Tapi kita kena bagi sebab. Sebab soalan nak kita jelaskan kalau dia bukan integer. Dia bukan integer sebab kerana negatif 1/2 bukan nombor bulat. Pandai. Bukan nombor bulat. Sebab dia pecahan. Dia bukan nombor bulat. Okey, 0.5 ni mesti awak dah tahu kan jawapan dia apa? Yes, dia pun bukan integer. Sama juga. Alright, bukan integer. Sebab dia... sebab 0.5 bukan nombor bulat. Macam tu je. Okey, jom kita tengok. Bulatkan integer. Macam mana kita nak buat ni? Okey, so jom tengok sini betul-betul. Okey, jom kita bulatkan. Yang mana integer, yang mana bukan integer. Alright, so ini 54 ni adakah dia integer? Yes, dia nombor bulat positif. So, kita bulatkan dia. Okay, adakah 63 ni integer? Yes, okay. Sebab dia nombor bulat. Adakah negatif 100 ni integer? Yes, sebab negatif 100 ni ialah nombor bulat. Adakah negatif 0.5 ni integer? Bukan, sebab dia ada perpuluhan. Adakah negatif 5/4 ni nombor integer? Bukan, sebab dia ada pecahan. Adakah 7.58 ni nombor integer? Bukan, sebab dia ada perpuluhan. Adakah 1/2 ni integer? Bukan, sebab dia ada pecahan. Macam tu saja untuk 11.1 dan 11.2 untuk kita hari ni. So, dah habis bab untuk 11.1 dan 11.2. Senang kan?